Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Amira Hazwani binti Anwar dan yang disayangi rakan-rakan sekalian. Hari ini kami sekumpulan akan membentangkan tajuk tugasan iaitu penentangan terhadap pemimpin negara dari perspektif fik dan undang-undang. Jika ada apa-apa soalan tentang pembentangan kami ini, bolehlah tanya pada akhir video ini. Okey. Saya Muhammad Khairul Abrabi Ahmad Sabri akan membentangkan tajuk saya iaitu maksud kepimpinan. Apa itu kepimpinan? Okey. Kepimpinan ni dia dapat didefinisikan dengan daripada berbagai sudut. Kepimpinan ni dia merupakan proses mempengaruhi kegiatan kelompok yang diorganisasikan dalam usaha untuk menentukan tujuan dan pencapaian. Kepimpinan juga bukan hanya dikaitkan dengan tanggungjawab yang perlu dilakukan dalam sesuatu kelompok itu, akan tetapi ianya juga adalah untuk kita mengawal diri kita supaya kita mentaati Allah dan menjauhi larangannya, dan tak buat benda-benda yang jahat, dan kita hanya melakukan kebaikan untuk apa yang hendak dipimpin itu. Okey. Menurut Kamus Dewan Edisi 4, kepimpinan ni bermaksud keupayaan memimpin. Itu adalah maksud kepimpinan itu sendiri. Jika seseorang itu ada keupayaan memimpin, maka dia akan dipilih untuk menjadi pemimpin, dan di situ terjadinya kepimpinan. Okey. Kepimpinan juga terjadi apabila wujudnya seorang pemimpin di dalam sesebuah organisasi di mana bawahnya terdapat pemimpin dan pengikutnya bagi melancarkan atau memajukan sesuatu organisasi itu. Seperti yang dikatakan tadi, maksud kepemimpin tu dah tahu. Jika ada seorang pemimpin, maka ia akan jadi kepimpinan di situ. Okey, menurut Islam, kepimpinan ni dia merupakan satu perkara yang amanah dan wajib dilaksanakan oleh pemimpin dengan baik. Tak kiralah apa pun arahannya, tapi pemimpin memang perlu menjalankan tugasnya untuk memimpin rakyat-rakyat atau warga-warga negara dengan baik. Kepimpinan dalam Islam juga dia adalah merupakan dia ada sifat bersepadu, iaitu menitik beratkan keseimbangan di antara kepentingan roh dan jasad. Sekian saja daripada saya, maksud kepimpinan, dan saya akan serahkan kepada rakan saya untuk slide seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Syuib bin Raja Kamarudin, I18102597. Okey, kita masuk kepada maksud penentangan. Yang pertama, daripada Dewan Bahasa dan Pustaka menyatakan penentangan adalah perbuatan atau hal menentang. Dalam segi Islam, penentangan membawa maksud sebagai al-burah, di mana al-burah ini membawa maksud kumpulan pemberontak yang tidak lagi mentaati, bahkan mengadakan perlawanan bersenjata terhadap kerajaan yang terpilih secara sah. Di sini kita faham pemberontak adalah satu kumpulan di mana mereka ini tidak mentaati serta mereka menentang pemerintah yang sah dengan menggunakan senjata. Yang kedua, daripada Jakim. Jakim menyatakan burah adalah merujuk sekitar perbuatan keluar melakukan penentangan terhadap pemerintah yang sah. Yang ketiga, menurut Hairul Nizam menyatakan pemberontak adalah penentangan terhadap seseorang pemerintah yang wajib ditaati berpandukan kepada takwilan dalil yang kononnya membuktikan bahawa mereka para pemberontak bersama dengan kebenaran, dan dalam masa yang sama para pemberontak memiliki kekuatan persenjataan yang boleh mengancam pemerintah. Di sini kita faham pemberontak juga seorang yang tidak mentaati pemerintah yang wajib, serta mereka ini juga yang kononnya membuktikan mereka melakukan penentangan disebabkan mereka ingin menegakkan kebenaran. Dan cara mereka juga agak salah lah, disebabkan
mereka ini melakukan perentangan dengan menggunakan persenjataan. Dan yang keempat, daripada Syekh Abdullah Al-Bayyah, yang bermaksud perentangan adalah satu golongan yang mempunyai kekuatan mengingkari dan penentangan pemerintah yang benar serta tidak taat kepada arahan pemerintah tersebut. Daripada maksud ini, Syekh Abdullah Al-Bayyah mengambil definisi ini daripada Ibnu Qudamah dan jumhur ulama. Maka jumhur ulama menyatakan penentangan ini adalah golongan yang menentang dan mengingkari pemerintah yang benar serta tidak taat kepada pemerintah tersebut. Itu saja pada saya. Kita sambung kepada pembentangan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nur Hadi bin Muhammad Bakri. Saya akan menyambung perbentangan daripada kawan saya, iaitu tajuk saya, syarat sesuatu gerakan adalah penentangan. Antara isu yang dihadapi oleh Rasulullah dan Khulafa' Rashidin dalam penyebaran dakwah mereka adalah isu penentangan ataupun pemberontakan, atau dalam bahasa Arab disebut Al-Baghi, yang merupakan antara isu yang berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat secara umum. Isu ni boleh memudaratkan kehidupan bermasyarakat secara umumnya. Slide seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 94, Bismillahirrahmanirrahim. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang bermaksud, oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Pemberontakan ni berlaku apabila ada penentangan terhadap pemerintah yang sedia ada dengan berpandukan kepada takwilan dalil yang kononnya membuktikan bahawa mereka ni betul, dan dalam masa yang sama mereka mempunyai kekuatan dari segi ketenteraan dan sebagainya yang boleh mengancam pemerintah yang sedia ada. Slide seterusnya. Untuk mengatakan sesuatu gerakan adalah pemberontakan, ia perlu kepada 3 syarat. Syarat yang pertama, pemberontak mesti terdiri daripada sekumpulan orang Islam yang memiliki kekuatan ketenteraan ataupun kekuatan politik dan merancang untuk menggulingkan pemerintah dengan berhujahkan kepada takwilan dalil yang salah. Para fuqaha mensyaratkan bahawa para pemberontak ni hendaklah terdiri daripada sekumpulan orang Islam. Sekiranya mereka bukan beragama Islam, mereka tidak disebut sebagai pemberontak, tapi mereka disebut sebagai ahlul harb dan mereka berhak diperangi. Poin yang kedua, masyarakat tidak dianiaya dan telah memberikan ketaatan kepada pemerintah yang sedia ada di samping mereka hidup dalam keadaan aman dan telah menerima kebaikan-kebaikan daripada pemerintah. Jika syarat kedua ini tidak berlaku disebabkan kelemahan daripada pemerintah, contohnya pemerintah ni zalim terhadap rakyat ataupun pemerintah ni tidak adil, maka yang menyebabkan kumpulan ini memberontak, maka mereka tidak tertakluk dengan hukum hakam yang berkait dengan jenayah pemberontakan. Poin yang ketiga, pemberontakan berlaku secara al-mughalabah. Maksudnya golongan yang mahu menggulingkan kerajaan telah menunjukkan mereka mempunyai kekuatan untuk menguasai orang lain. Contohnya, mereka mempunyai ketua yang sentiasa memberi arahan dan pengikut-pengikut yang sentiasa mengikuti arahan yang diberikan oleh ketua, ataupun mereka mempunyai kekuatan dari segi ketenteraan atau dari segi politik dan sebagainya lah. Lalu natijah yang akan berlaku daripada semua ini akan mengakibatkan kerosakan kepada masyarakat, kerajaan yang tidak stabil, hawa nafsu yang semakin menguasai, menggalakkan tercetusnya peperangan sama ada dari segi anak bangsa dan agama sekalipun. Seterusnya. Penentangan ni boleh berlaku dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama, peperangan berlaku antara 2 kumpulan yang masing-masing ingin memberontak. Maka dalam keadaan ini, yang menjadi kewajipan adalah usaha untuk menyatukan persaudaraan antara 2 kumpulan tersebut
agar tidak lagi berlaku persengketaan ataupun sebarang usaha yang boleh membawa kepada perjanjian damai antara kedua pihak. Okey. Jika tiada sebarang usaha yang diambil untuk menyatukan antara kedua pihak ini, maka kerajaan wajib memerangi kedua-dua kumpulan pemberontak ini dengan mengambil kira kaedah politik dan peperangan, sehinggalah mereka kembali kepada hukum Allah. Dan akhir sekali, kewujudan satu kumpulan sahaja yang ingin menjatuhkan kerajaan yang telah sedia ada secara mengangkat senjata, maka yang wajib dilakukan adalah memerangi kumpulan tersebut sehingga mereka kembali bertaubat dan memberi ketaatan kepada pemerintah yang sedia ada. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Syamim bin Muhammad Syahri, bernombor matrik I18103030. Jadi insyaAllah seterusnya saya akan membentangkan tentang faktor penentangan. Jadi secara umumnya kita ada 4 faktor yang mana ia adalah menjadi punca mengapa berlakunya penentangan daripada rakyat terhadap pemerintah. Jadi untuk yang pertama, faktor yang pertama adalah berlakunya campur tangan kuasa lain dalam pemerintah. Jadi kalau kita pun kita ada pemerintah kita sendiri yang mana bagus, ikut undang-undang Islam apa semua. Jadi bila datangnya kuasa lain, macam contohnya penjajah pada waktu dahulu kan, bila penjajah tu macam orang British, dia datang, semestinya dia akan bawa undang-undang baru dan juga sedikit yang diselitkan fahaman-fahaman daripada luar, dan ia sememangnya akan mendatangkan sebuah pemerintahan yang tidak adil dan tak baik. Jadi semestinya kita sebagai rakyat pun rasa tak puas hati. Kenapa kita kena ikut dia? Kenapa kita kena ikut cakap dia orang? Sedangkan kita ada pemerintahan kita sendiri. Okey, jadi bila rakyat tak berpuas hati, inilah yang membuatkan sedikit sebanyak berlakunya penentangan daripada rakyat. Dan untuk yang kedua pula adalah apabila kerajaan melaksanakan undang-undang baharu dan mengetepikan syariat Islam. Jadi kalau kita pun contohnya kita pergi jajah negara orang dan kita dapat kuasa untuk pemerintah kat sana, semestinya kita nak rakyat hidup ikut cara kita amalkan dan kita keluarkan undang-undang baharu. Dan kita tahu kadang-kadang memangnya banyak rakyat yang lain agama, lain bangsanya, tapi kita paksa untuk diorang ikut kita, dan ini akan mengakibatkan cara hidup yang berbeza yang rakyat kena ikut. Dan rakyat juga perlu hidup dalam keadaan yang tidak selesa dan terpaksa lah. Jadi rakyat akan rasa tak puas hati, rasa tak sedap, dan seterusnya akan mengakibatkan penentangan secara perlahan-lahan lah. Jadi yang ketiga adalah hilangnya harapan dan bergantungan rakyat kepada kerajaan. Jadi ini adalah yang paling susah lah untuk kita hadap sebagai kerajaan. Apabila rakyat dah tak lagi nak berharap dengan kita, dia dah tak support kita, dah tak minta bantuan apa semua. Dan ini juga sebenarnya berpunca daripada yang tadilah, bila ada undang-undang baharu dan juga syariat Islam diketepikan, jadi rakyat hilang kepercayaan terhadap kerajaan, dan rakyat tidak lagi mengharapkan apa-apa balasan serta bantuan daripada kerajaan. Maksudnya kat sini ada sedikit isu pemberontakan lah, pemberontakan mungkin secara dalaman, iaitu secara diorang dah tak support, diorang dah tak dengar undang-undang rakyat, dah tak nak ikut apa semualah. Okay. Jadi yang terakhir adalah kewajipan berjihad. Okay. Sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah dulu pun sendiri dia berjihad untuk menentang dengan musuh. Jadinya orang-orang yang cuba menentang pada masa kini dan juga sebelum-sebelum ni adalah yang mereka yang menganggap orang yang menjajah dan orang yang mengubah hukum Islam tu adalah musuh bagi Islam. Okay, sebab apa? Sebab dia cuba mengubah hukum hakam yang ada, dan juga cuba untuk liberal, cuba untuk menghidupkan hukum-hukum dan juga undang-undang yang baru. Jadi bagi mereka, iaitu rakyat yang ingin menentang ini, mereka perlu bangkit dan perlu untuk menuntut kebenaran. Jadi sebab itulah berlakunya penentangan daripada rakyat sebenarnya. Dan sekali mereka menganggap ini adalah kewajipan bagi diorang untuk mereka menentang.
Okay, sebab apa? Sebab ialah dalam Islam tadi yang saya cakap tadi, Rasulullah juga menentang musuh dia. Jadi mereka menggunakan semangat itu untuk mereka menentang. Jadi kesimpulannya ada 4 lah. Macam ada 4 yang saya dapat simpulkan tadi. Ada 4 faktor penentangan. Yang mana pertama adalah campur tangan kuasa lain dalam pemerintah. Yang kedua, pelaksanaan undang-undang baharu dan pengenepian syariat Islam. Dan yang ketiga, hilang harapan dan pergantungan kepada kerajaan. Dan yang terakhir adalah kewajipan berjihad. Jadi sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Hakimi bin Ar-Azami, I1810256. InsyaAllah saya akan menyambung berkaitan perbahasan buruh dari perspektif fiqh. Okey, jumhur ulama telah bersepakat bahawa jenayah buruh ini adalah haram, dan mereka juga bersepakat bahawa terjadinya buruh ini melalui 3 syarat, iaitu terdapat tindakan yang tidak mematuhi dan tidak taat setia kepada pemimpin yang adil dan benar, dan seterusnya mendesak pemimpin yang adil dan benar tersebut untuk meletakkan jawatan tanpa alasan yang kukuh ataupun yang khusus, dan mempunyai kekuatan untuk melakukan sebuah pemberontakan. Okey, seterusnya menurut mazhab pula, buruh ini dapat dijelaskan dengan lebih detail lagi. Kita lihat kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menjelaskan bahawa buruh ini ialah mereka yang memilih untuk tidak mentaati kepada pemimpin yang hak tanpa sebarang hak. Maknanya mereka memilih untuk tak taat kepada pemimpin yang berhak, di mana yang hak ini adalah pemimpin yang adil dan benar, sedangkan mereka tidak mempunyai sebarang hak untuk melakukan pemberontakan tersebut. Seterusnya, mazhab Maliki menjelaskan bahawa buruh ini ialah sesebuah kelompok dalam kalangan muslimin yang telah menyalahi pemerintah atau imam mereka, berpandukan persepakatan antara umat Islam dengan tujuan mencegah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Mazhab Syafi'i pula golongan yang tidak patuh pada pemerintah yang adil, dan mereka menolak untuk taat kepada pemerintah tersebut dengan cara mencegah setiap tindakan yang mendatangkan beban, mencegah setiap perkara yang mereka rasakan adanya beban yang dikeluarkan oleh pemimpin kepada mereka, dengan syarat mereka mempunyai kekuatan senjata dan ingin melakukan perubahan, serta terdapat orang yang ingin diangkat menjadi pemimpin dalam kalangan mereka. Maknanya mereka ingin mengangkat seseorang di dalam kalangan mereka yang memberontak untuk menggantikan pemerintah yang benar dan adil tersebut. Okey, kita lihat pula mazhab Hambali. Dia menjelaskan bahawa buruh ini ialah golongan yang bertindak tidak mentaati kepada seseorang pemerintah yang adil. Okey, menurut Imam Al-Mawardi, syarat persabitan bagi jenayah buruh ini, yang pertama, mestilah mempunyai pengikut yang ramai dan mustahil dikalahkan melainkan dengan adanya peperangan. Maknanya, kalau pemberontakan itu dijalankan oleh seorang ataupun 2 orang, maka tak perlu ada peperangan. Kiranya dia dijalankan oleh satu kelompok yang ramai, melebihi ratusan orang, maka dengan peranglah kita boleh memanggil mereka untuk kembali kepada jalan kebenaran dengan mentaati pemerintah yang adil dan benar. Okey, golongan yang kedua, golongan yang keluar dari sesebuah pemerintah yang dipimpin oleh pemerintah yang adil dan benar. Maknanya mereka bertindak untuk keluar dan mencari pemimpin yang baru. Dan akhir sekali, menentang pemerintah yang adil dan sah dengan cara takwil. Okey, jenayah buruh ni menurut jumhur ulama ataupun pendapat daripada para imam mazhab, bahawa ianya telah dikategorikan sebagai suatu kesalahan jenayah yang boleh dibawa ataupun boleh membawa kepada hukuman hudud, berpandukan nas-nas yang qat'i berdasarkan Al-Quran dan hadis. Okey, hal ini dapat dijelaskan melalui ayat 9 di dalam surah Al-Hujurat. Maksudnya, dan kalau ada 2 golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Okey, berdasarkan tafsir Al-Qurtubi yang menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat ini, yang menjelaskan bahawa ayat ini diturunkan bagi menyelesaikan masalah
yang terjadi pada zaman Rasulullah. Okey, pada zaman itu, pada ketika itu terdapat 2 orang pemuda ataupun 2 orang daripada kaum Ansar yang telah berebut hak masing-masing, dan datanglah beberapa orang untuk mengadu masalah ini kepada Rasulullah, tapi Rasulullah enggan untuk menyelesaikannya, sehinggalah mereka mula memukul dan mengeluarkan pedang. Lalu turunlah ayat ini bagi menjawab ataupun untuk menyelesaikan masalah pergaduhan antara mereka, maknanya pemberontakan antara kedua kaum Ansar ini. Okey, seterusnya melalui kitab Fathul Mahab Imam Syekhul Imam Zakaria Al-Ansyari, di ayat tersebut memang tidak ada yang menjelaskan tentang pemberontakan ke atas pemimpin secara jelas ataupun khusus, tetapi ayat tersebut telah merangkumi perbahasan berkaitan pemberontakan secara umum, kerana jika perang itu dituntut ke atas kelompok yang telah dizalimi, maka golongan yang memberontak kepada pemerintah juga perlulah diperangi, dan kita juga dituntut untuk melindungi pemerintah yang adil dan benar. Okey, melalui hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, mafhumnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari ketaatan, yakni kepada khalifah, dan memisahkan diri dari jemaah kemudian mati, maka matinya adalah dalam keadaan mati jahiliyah. Berdasarkan ayat hadis tersebut, ia telah menjelaskan dengan lebih terperinci berdasarkan pemberontakan ini, kerana dalam Al-Quran menjelaskan secara umum, lalu hadis ini menjelaskannya dengan lebih yang terperinci lagi. Okay, berdasarkan dalil-dalil tersebut, para mujtahidin telah bersepakat bahawa sekiranya ada golongan yang ingin melakukan pemberontakan ke atas sesebuah negara, maka pemerintah negara diperbolehkan untuk memerangi golongan yang memberontak ini sehingga mereka kembali kepada kebenaran. Apabila mereka sudah kembali dan menyedari kesilapan mereka, maka hendaklah berhenti untuk memerangi mereka. Oleh itu, memerangi golongan yang melakukan pemberontakan ini adalah wajib dijalankan sehingga mereka kembali kepada kebenaran. InsyaAllah. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Saiful Ihsan bin Muhammad Nasir, nombor metrik I18102829. Okay, InsyaAllah saya akan sambung dengan pandangan ulama'. Pandangan ulama' dari segi penentangan ataupun dikenali sebagai boleh ataupun pemberontak. Okay, yang pertama saya ambil Syekh Abdullah bin Bayyah yang dia berpegang kepada pandangan mazhab Maliki. Sebab apa dia cakap konteks perbincangan yang dibincangkan oleh mazhab Maliki ni dia lebih luas. Okey, seterusnya ialah tidak mensyaratkan pemberontak terhadap pemimpin. Kiranya mazhab Maliki ni dia tidak mensyaratkan pemberontakan dan penolakan ni terhadap pemimpin tersebut, mestilah sehingga pemimpin tersebut meletak jawatan. Okey, seterusnya ialah setiap perbuatan mengingkari pemimpin dikira pemberontak. Okeynya, setiap perbuatan yang kiranya perbuatan yang mengingkari pemimpin ataupun orang bawahnya dikira sebagai pemberontak, walaupun pemimpin tersebut seorang yang fasik dan tidak adil. Okey, itu je lah. Okey, seterusnya ialah pemberontak akan dikenakan hukuman bunuh. Okey, dalam mazhab Maliki ni setiap orang yang memberontak atau pemberontak akan dikenakan sebagai hukuman bunuh atau hukuman yang dilihat sesuai oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan maslahah. Okey, seterusnya ialah Dr. Abdul Qadir Audah. Dia berpendapat para ulama Islam ni tidak sekata dalam membuat tarifan buruh. Kerana dia cakap ulama-ulama Islam ni dia tidak sekata semua macam-macam. Ada yang cakap buruh macam ni, buruh macam ni. Okey, kerana dia berselisih tentang syarat-syarat bahawa sesuatu kumpulan itu boleh dikatakan melakukan pemberontak terhadap kerajaan yang sah. Okey, yang kedua ialah berusaha berijtihad dalam mendapatkan takrif. Kiranya dia berijtihad untuk mendapatkan takrif yang mana dia ambil daripada
definisi yang dia dapat ialah penentangan terhadap pemerintah dengan menggunakan kekerasan. Itu yang dikira sebagai pemberontak ataupun buruh. Okey, seterusnya ialah saya ambil daripada Dr. Abdul Fattah Muhammad Fayyid. Okey, dia juga berpegang kepada pandangan mazhab Maliki, yang mana dia cenderung untuk memilih pengertian al-buruh ni yang dihuraikan oleh mazhab Maliki. Dia berpegang pada pandangan mazhab Maliki ni berdasarkan kepada dua faktor. Yang pertama, individu yang terkeluar daripada mentaati pemerintah dianggap sebagai pemberontak. Okey, dia ambil daripada dalil hadis daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang bermaksud barang siapa yang telah berbai'ah kepada seorang pemimpin dan telah menghulurkan tangan dan hatinya, kiranya memberi bai'ah dan atau kesetiaan kepadanya, maka hendaklah dia mentaati selagi termampu. Sekiranya datang seorang lain yang cuba menentang, memerangi pemimpin yang dibai'ah itu, maka pancunglah kepala penentang itu. Okey, kiranya hak tu yang faktor utama yang dia pegang kepada mazhab Maliki. Okey, faktor yang kedua ialah individu yang bercanggah dengan pemerintah sekalipun tidak mempunyai alasan, mereka tetap dikira pemberontak. Okey, kiranya individu yang bercanggah dengan pemerintah, kiranya dia tidak sependapat dengan pemerintah sekalipun tidak mempunyai alasan, mereka tetap dikira sebagai pemberontak. Okey, yang seterusnya, hukuman ke atas mereka sebagai pemberontak bukannya hukuman seperti orang kafir yang memari Islam. Bahkan hukuman bagi pemberontak mesti macam saya cakap tadi, yang dipegang oleh mazhab Maliki ialah bunuh. Okey, sebelum ni kita dengar daripada kawan saya yang dia memberi perbezaan mazhab-mazhab Maliki, macam mana Hanbali, macam mana Syafi'i, macam mana Hanafi, macam mana. Okey, sekadar itu saja. 3, 2, 1, go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan kumpulan saya, di mana pada pembentangan ini saya akan menceritakan mengenai contoh kes pemberontakan yang pernah berlaku di negara kita ini. Sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya dulu, di mana nama saya Amin Musyid bin Diamin, nombor metrik I181027757. Baik, sebagaimana contoh kes pemberontakan yang pernah berlaku di negara kita ini, iaitu kes Al-Ma'unah. Baiklah, pada tahun 2000 telah berlaku satu kejadian yang menggeparkan negara kita ini, di mana satu kumpulan yang menggelarkan mereka ini atau menamakan kumpulan mereka ini sebagai Al-Ma'unah. Mereka ini telah pun berjaya merampas beberapa senjata daripada pihak tentera di Raja Malaysia. Mereka telah pun merencanakan rancangan yang di mana untuk menggulingkan dan menjatuhkan kerajaan Malaysia pada ketika itu. Mereka ini, kumpulan Al-Ma'unah ini diketuai oleh Muhammad Amin bin Muhammad Razali, bukan saya. Okey. Dan kumpulan ini dianggotai seramai 29 orang. Baik, kita boleh tengok pada ada gambar tu Muhammad Amin yang penting ke saya. Okey. Kronologi kes, di mana kalau saya nak cerita kes ni sangatlah panjang. Saya akan ceritakan seringkas yang mungkin yang boleh. Baik, sebagaimana pada yang berlaku pada tahun 2000, yang di mana pada tahun 2 Julai pada tarikh 2 Julai tahun 2020, ahli kumpulan Al-Ma'unah menaiki 3 kenderaan Pajero dan bergerak ke pos 2 Kem Kuala Rui pada jam 2.50 pagi, dan kemudian ke Kem BN 304 Regimen Askar Wataniah pada jam 4.15 pagi.
Mereka berkata kepada pegawai kem tersebut dengan alasan ingin mengadakan pemeriksaan mengejut dengan memberitahu ingin membuat pemeriksaan kecemasan ke atas jumlah semua peluru dan senjata yang disimpan di dalam kem tersebut. Baik, semasa mereka melakukan inspection ni ataupun pemeriksaan kecemasan ni, mereka mengenakan pakaian sebagaimana pegawai tentera, pegawai atasan. Okey, menyebabkan tentera di situ percaya bahawa mereka ini adalah pegawai tentera, yang di mana untuk melakukan pemeriksaan kecemasan terhadap bekalan senjata dan peluru. Baik. Kemudian atas pelbagai tekanan yang diberi oleh Amin tadi dengan orang-orangnya dan diyakinkan oleh kehadiran dengan 3 pacuan Pajero yang menggunakan nombor pendaftaran tentera yang bermula dengan huruf Z, anggota tentera di 2 kem tersebut diperdayakan oleh mereka dan bawa mereka masuk ke dalam kem. Hasilnya, beberapa senjata telah pun berjaya dirampas ataupun dicuri oleh mereka. Antara senjata ataupun peluru yang berjaya mereka ambil, macam terdapat dalam slide, iaitu mereka berjaya melarikan jumlah besar senjata api dan imunisasi ni ammunition ataupun peluru lah, iaitu 97 laras rifle M16, 2 laras rifle Steyr AUG, 4 senjata machine gun kegunaan AM GPMG, 6 laras machine gun ringan, 5 pelancar bom tangan M203, 182 kelopak F16, 8 laras tambahan machine gun kegunaan AM, 3 laras tambahan machine gun ringan, 26 bilah pisau bayonet, 9,095 butir peluru berkaliber 5.56mm dan 60 butir kartus peluru bom tangan berkaliber 40mm. Baik, itu antara senjata ataupun senjata, peluru dan beberapa lagi imunisasi yang berjaya mereka berjaya mereka curi daripada pihak tentera Diraja Malaysia. Baik, setelah mereka berjaya mencuri senjata daripada pihak tentera, 27 orang ahli tersebut kemudian menyembunyikan diri dalam hutan Bukit Jenalik, Sauk, Kuala Kangsar, Perak, tak jauh daripada kita. Amin menagihkan semua senjata yang dilarikan tersebut kepada orang-orangnya untuk dilatih. Baik. Kemudian setelah peristiwa ini gempar, pasukan polis dihantar mengepung Bukit Jenalik untuk menyekat pergerakan mereka. Sejumlah anggota pasukan keselamatan dihantar untuk menyusup masuk ke dalam perkemahan Al-Ma'unah. Walau bagaimanapun, 2 anggota polis iaitu Sarjan Muhammad Shah bin Ahmad dan Korporal Detektif Sang Hadivan serta penduduk kampung Jaafar bin Putih dan seorang anggota komando ATM Trooper Matthews Anak Medan telah dijadikan tebusan oleh Al-Ma'unah. Kemudian dalam radio yang digunakan oleh kumpulan itu, mereka memaklumkan bahawa mereka akan menyerang Kuala Lumpur sekiranya tuntutan ke atas Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir, untuk meletakkan jawatan dalam masa 24 jam tak dipenuhi. Tuntutan mereka adalah untuk
menuntut Tun Dr. Mahathir meletak jawatan dalam masa 24 jam. Jika Tun Dr. Mahathir tidak meletakkan jawatan, maka mereka akan menyerang Kuala Lumpur. Itulah tuntutan mereka. Baik. Dan cerita ni panjang. Ada beberapa serangan Al-Ma'unah ni. Antaranya di Kilang Arak. Kilang Arak Anchor tak silap ke sebut. Okey. Tak apa. Dan cerita dia terlalu panjang. Saya nak cuba ringkaskan. Setelah beberapa serangan dan polis telah pun berjaya mengepung Bukit Jenayah tadi, akhirnya mereka ini menyerah diri apabila Muhammad Amin apabila ketua mereka itu Muhammad Amin menyerah diri, maka satu kumpulan itu menyerah diri lah. Peristiwa bagaimana mereka menyerah diri ini iaitu channel surat ini, Muhammad Amin kemudiannya menyerah diri. Sebelum itu beliau yang bersenjatakan rifle M16 M203 telah menarik kuala pakaian Lieutenant General Datuk Zaidni bin Muhammad Said, Panglima Medan Tentera Darat Malaysia, dan cuba untuk menembaknya dari jarak dekat. Tetapi Zaini bertindak menepis laras senjata Amin dan telah tertembak salah seorang anggota militer pihak musuh. 2 jam sebelum insiden tersebut, ASP Abdul Razak bin Muhammad Yusof terlebih dahulu bergerak ke markas tersebut bersama dengan 20 orang anggota pasukan elit Komando 69 PJK PDRM menaiki bukit ke arah di kumpulan Al-Ma'unah tersebut berkemah. Setelah mereka ini mendapati mereka dalam pelindungan, maksudnya mereka ni polihnya tadi. Bila mereka naik ke bukit tadi, mereka dah tahu mana Al-Ma'unah ni berkemah. Mereka rasa dalam pelindungan, maksudnya dalam pelindungan ni mereka selamat dalam cover mereka tu. Setelah mendapat perlindungan yang susah untuk ahli kumpulannya, Abdul Razak bergerak bersendirian menyelinap masuk ke kubu. Dengan sikap berani dan tawakal, beliau menemui sendiri ketua kumpulan Al-Ma'unah iaitu Amin. Maka berlaku pembincangan dan perdebatan secara ilmiah antara Abdul Razak dan Amin yang mengambil masa selama 2 jam, dan akhirnya kumpulan Al-Ma'unah tersebut menyerah diri. Baik. Maka setelah Amin setuju untuk menyerah diri, maka setelah itu barulah ASP Abdul Razak memanggil pasukan Lieutenant General Datuk Zaidi untuk proses peletakan senjata. Baik, kita terus masuk kepada keputusan kes. Setelah kes ini dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi Persekutuan Kuala Lumpur, Mahkamah telah memutuskan hukuman ke atas Ketua Kumpulan Al-Ma'unah Muhammad Amin Muhammad Razali 30 bersama 2 anggotanya Zahid Muslim dan Jamaluddin Darus dihukum mati setelah didapati bersalah atas tuduhan melancarkan peperangan terhadap Yang di-Pertuan Agong yang merupakan perancangan utama misi menggulingkan kerajaan secara kekerasan atas nama jihad. 16 anggota Ma'unah terselamat daripada hukuman mati, namun mereka ini dikenakan penjara sepanjang hayat di bawah penuntukan Seksyen 121 Kanun Kesisaan, juga atas kesalahan yang sama. Hakim Datuk Zulkifli Ahmad Makinuddin telah pun menjatuhkan hukuman terhadap 19 anggota Al-Ma'unah
iaitu pada pukul 3.45 petang pada 28 Disember tahun 2000 dan telah memerintahkan supaya barang kes dalam perbicaraan terhadap anggota-anggota Al-Ma'unah itu disimpan oleh mahkamah sehingga rayuan selesai dan kemudian dilupuskan oleh pihak pendakwa. Walau bagaimanapun, setelah proses rayuan itu, 10 orang anggota Al-Ma'unah dihukum penjara 10 tahun setiap seorang setelah mengaku bersalah atas tuduhan pindaan dan setelah melalui proses rayuan. Mereka ini terselamat daripada menghadapi tuduhan di bawah Seksyen 121 Kanun Kesesaan. Baik, saya rasa setakat itu saja pembintangan daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amir bin Muhammad Sanusi, I18102-807. Seterusnya saya akan menerangkan tentang hukum terhadap pesalah burah. Hukum terhadap pesalah burah ini boleh didapati di dalam surah Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in barat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Maksudnya, dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil menurut hukum Allah, serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Berdasarkan kepada dalil itu, jelaslah bahawa segala jenis perbuatan yang berbentuk memberontak merupakan perkara yang dilarang dan haram hukumnya dalam sudut syarak. Hal ini kerana perbuatan tersebut dapat menimbulkan kekacauan dan melemahkan institusi Islam itu sendiri. Maka apabila ada sekumpulan umat Islam yang menentang pemimpinnya atau mengingkari arahan yang diperintahkan kepadanya, maka pemimpin tersebut wajib untuk menjalani perkara berikut. Yang pertama, menanyakan tuntutan mereka dan berdamai. Yang kedua, menasihati dan memberikan peringatan kepada mereka. Yang ketiga, memerangi mereka sekiranya masih juga enggan mematuhi perintah pemimpin. Seterusnya saya akan sambung kepada hukum fiqh terhadap pemberontak. Yang pertama, apabila pemberontak menguasai negeri atau suatu wilayah, maka diterapkan kepada mereka hukum-hukum negeri Islam pada perkara tersebut. Yang kedua, kaum pemberontak bukan sebagai kaum kafir atau fasik. Hal ini kerana mereka keluar dari kekuasaan pemimpin dengan adanya takwil mengikut pandangan mereka. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang salah dalam tindak tanduk mereka tersebut. Seterusnya, sekiranya terdapat kaum pemberontak yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim, maka dapat diterima keputusannya selagi mana keputusan tersebut tidak menghalalkan darah kaum adil ataupun menghalalkan harta benda mereka. Seterusnya, pelaksanaan had oleh kaum pemberontak adalah terlaksana. Maknanya sekiranya ketika pemberontak itu menguasai satu negeri dan pemberontak itu menjalankan had, iaitu seperti contohnya mengambil zakat kepada orang yang layak untuk memberi zakat dan memberi harta zakat kepada orang yang layak menerima zakat, maka pelaksanaan had tersebut adalah diterima. Yang kelima adalah harta benda yang diambil oleh pemberontak harus dikembalikan kepada pemilik sebenar. Maksudnya sekiranya pemberontak telah merampas harta daripada penduduk-penduduk, maka harta-harta tersebut perlulah dikembalikan kepada pemilik yang sebenar.
Yang seterusnya, kaum pemberontak yang terbunuh wajib diuruskan seperti jenazah umat Islam yang lain. Maksudnya di sini kaum pemberontak yang terbunuh ataupun gugur ketika berperang, maka jenazahnya perlulah dimandikan, dikafankan dan dikebumikan di perkuburan Islam seperti mana umat Islam yang lain. Seterusnya saya akan menerangkan tentang hukuman pelaku buruh di Malaysia. Atas dasar adanya usaha melawan perintah, maka pelaku buruh di Malaysia wajib dikenakan hukuman. Hukuman yang dikenakan terhadap pelaku buruh ini terdapat 3 bentuk hukuman. Yang pertama adalah hukuman mati. Hukuman mati adalah berdasarkan kesalahan melanggar kanun kesesaan, khususnya bab VIA mengenai keganasan. Kedua, penjara seumur hidup, iaitu kesalahan melanggar kanun kesesaan bab VI tentang pemberontakan dan bab VIA tentang keganasan. Seterusnya dan yang terakhir adalah penjara 5 tahun. Kesalahan yang melanggar Akta 574 tahun 2002 tentang kanun kesesaan bab VI mengenai pemberontakan, bab VIA mengenai keganasan dan bab VIB mengenai kes jenayah yang telah dirancang sebelumnya. Sekian saja daripada saya dan juga kumpulan kami. Maafkan sekiranya ada sebarang kesilapan. Sesungguhnya segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang buruk itu juga datang daripada Allah, tetapi berpunca daripada kelemahan kami sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.